dikejutkan dengan pengumuman di mana ini berkaitan dengan pejabat awam baru skim pencen yang dimansuhkan. Jadi pengumuman ini mengundang reaksi yang pelbagai daripada kelompok pejabat awam dan juga yang mereka yang bercita-cita untuk terlibat atau bermasuk dalam sektor kerajaan. Bagaimanakah impak ini memberikan kepada kerangka keseluruhan dalam ekonomi dan juga pekerjaan itu sendiri? Bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, biarlah pengarah program MBA Putra Business School PBS Putra Business School untuk bersama dalam berkongsi tentang isu skim pencen ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Fitri. Baik Doktor, itulah respon yang pelbagai juga mengundang polemik perbincangan yang hangat pada sekitar minggu lalu tentang pencen ini. Sebab kita sedia Arif, antara inspirasi ataupun motivating factornya untuk masuk ke dalam sektor awam ni kerana adanya pension Pension for Life sebagai tarikan utama. Jadi bila diumumkan akan dimasukkan pada tingkatan yang akan datang, ia memberikan respon yang agak kecewa juga. Apa mungkin pandangan doktor, silakan. Ya, memang kita nampaklah sentimen mereka yang bekerja di sektor awam ataupun ingin bekerja di sektor awam itu sendiri. Semua kita kena fahamlah bahawa mereka yang sudah bekerja di sektor awam, yang sudah menerima skim pencen memang tidak akan terjejaslah dengan pengumuman ini. Hanya untuk yang akan dilantik sebagai lantikan baru dalam perkhidmatan sektor awam. Namun kita juga kena faham mengapa kerajaan mengambil keputusan sedemikian rupa. Kalau kita rujuk dokumen perbendaharaan Menteri Kewangan sebagai contoh tahun lepas 2023, kerajaan menanggung sebanyak 30.5 bilion ataupun 10% daripada bajet kasar ni untuk peruntukan pembelajar pencen, allowance bersara dan ganjaran. Dan kalau tengok 30.5 bilion, apa yang mengejutkan ialah peningkatan daripada tahun sebelum tu, meningkat hampir 9%. Ini bermakna makin tinggi peruntukan atau di bawah perbelanjaan ni untuk pencen yang meningkat. Dan kalau kita nak tengok dari segi magnitude 30.5 bilion ini, tahun ini kita jangka cukai pendapatan individu yang akan kutip oleh LHDN 42.5 bilion. Bayangkan, kita kutip cukai pendapatan 42.5 bilion, tetapi pada masa yang sama 30 bilion terpaksa diperuntukkan untuk pencen. Itu dia dilema ataupun kata apa yang kerajaan kena fikirkan, bagaimana mungkin akan ada skim sebenarnya yang lebih memberi manfaat sekurang-kurangnya sama macam skim pencen kepada kerajaan yang harusnya difikirkan demi kelangsungan fiskal kerajaan persekutuan itu sendiri. Baik, Doktor, ada juga yang mengatakan bahawa pengumuman ini dibuat tanpa adanya strategi. Dalam erti kata lain, beri tempoh dulu, mungkin tempohnya pelaksanaan percubaan dulu ataupun bagaimana supaya dan memberi juga keadilan kepada mereka yang sedang mencipta ruang untuk kukuhkan kewangan, atau bagaimana pendapat Doktor? Okey, sudah tentu kalau kita lihat pun JPA dah ada memberi pengumuman umumkan tak lama lagi bagaimanakah skim ini akan dilaksanakan. Itu saya pasti skim yang baru ini, kemungkinan skim KDSP itu tidak menyebabkan lantikan baru mereka yang dilantik baru ini terjejas dari segi manfaat, kemudahan, terutamanya apabila mereka bersara kelak, kerana kita pun kena faham bila kita mahu mengambil ataupun menarik orang muda untuk masuk ke sektor perkhidmatan awam, kita mahu mereka yang benar-benar mampu menyumbang, yang betul-betul produktif. Tetapi kalau skim yang ditawarkan itu tidak, orang kata, menarik, maka ianya tidak akan membantu hasrat kerajaan untuk menjadikan sektor perkhidmatan awam ni yang mampu memberikan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat. Oleh itu saya yakin apa-apa skim yang akan diumumkan selepas ini akan mengambil kira bagaimana bakat-bakat ataupun mereka yang berkemahiran tinggi yang amat produktif akan tetap mahu menyertai perkhidmatan awam. Doktor, pada minggu lalu ada laporan sebuah agam menyebut bahawa bila seorang itu bersara pada usia 60 tahun, ramai yang terpaksa bekerja semula sebab simpanan yang semakin menipis dan tak mampu untuk survive
misal kata kalau umurnya panjang, jadi simpanannya habis. Jadi bagaimana ini juga menghakis keyakinan golongan muda untuk tadi doktor sebutkanlah terlibat dalam sektor awam kerana tidak nampak satu masa depan yang kukuh dan terjamin. Jadi mungkin ada satu lagi package yang dapat merangsang minat mereka dan juga kecenderungan mereka untuk terus berkhidmat dengan sektor awam. Apa pandangan doktor? Ya, walaupun kalau katakanlah selepas ini skim yang akan ditawarkan adalah berbentuk seperti apa, career SP. Memang kalau kita lagi tengok dalam career SP pun ada juga ya yang apabila bersara mereka mendapati simpanan mereka tidak mencukupi untuk besaran mereka kerana gaji mereka yang rendah. Jadi bila caruman tak seberapa dan gaji rendah, maka simpanan persaraan itu tidak cukup. Apa yang saya lihat di sini, kerajaan juga sudah melihat beberapa mekanisme penambahbaikan untuk skim KSP. Kalau kita lihat dalam belanjawan yang sebelum ini, kerajaan telah orang kata mendepositkan sejumlah wang tunai ke dalam akaun pencalon KSP yang berpendapatan rendah. Dan mekanisme ini boleh juga digunakan pakai untuk pegawai perkhidmatan awam, katakanlah apabila mereka kekal dalam jumlah gaji yang tertentu yang tidak tinggi, maka kerajaan boleh bila-bila masa kata top up lah ataupun menambah caruman tersebut. Ini telah dipraktiskan di Singapura sebagai contoh. Apabila mereka juga ada satu skim one to one apabila mana-mana pihak mencarum lebih ke dalam ahli, maka kerajaan pun memasukkan jumlah caruman yang sama. Oleh itu, tidak semestinya lah apabila mana-mana pekerja awam itu gaji dia rendah carumannya peratusan macam ini saja dan dijangka bila bersara itu saja yang dapat. Ada ruang untuk kerajaan untuk menambah caruman tersebut untuk memastikan apabila mereka bersara wang persaraan itu cukup untuk orang kata menjamin kualiti hidup mereka apabila bersara. Doktor meramalkan bagaimana prospek untuk kita terus membawa talent pool, bakat-bakat yang hebat, cream out of cream yang bagus untuk sama terlibat. Misalnya kata kalau mereka ni betul-betul menimbangtara aspek literasi kewangan, perancangan, mungkin dinamik peluang-peluang yang ada dalam sektor kerajaan ini supaya yang baru lahir daripada universiti terkemuka yang hebat-hebat ini terus bersama dalam menguatkan lagi barisan muda dalam kerajaan, Doktor. Ya, sudah tentu kerana apabila kita mahu menarik bakat-bakat orang muda, mereka yang mempunyai misi-misi yang tinggi, mereka sudah tentu tidak melihat semata-mata kepada kadar gaji ataupun faedah apabila bersara pada masa yang sama segala manfaat lain yang diperolehi sepanjang tempoh perkhidmatan, ruang untuk mereka pergi lebih jauh lagi dengan menjawab jawatan lebih penting. Semua ini penting. Kita kalau dalam teori itu kita ada Maslow teori itu yang mana makin lama kita berkhidmat makin kata lainlah kita punya keinginan kenapa kita mahu kekal dalam sesuatu organisasi dan saya yakin skim yang mahu diperkenalkan untuk penjawat awam baru ini juga akan mengambil kira faktor-faktor ini. Kalau kita lihat skim KDP sekarang dia sebenarnya ada banyak kemudahan untuk ahli dia menggunakan duit itu untuk masuk pelbagai, untuk pelajaran, pergi haji, pendidikan, perubatan dan walaupun kita tahu skim pension ada juga kemudahan sekian rupa tetapi saya yakin ataupun berharaplah bahawa apabila kerajaan memperkenalkan skim baru ini dia tidak melihat kepada orang kata semangat ataupun manfaat dari segi monetary, dari segi kewangan saja tetapi merangkumi pelbagai lagi manfaat yang membolehkan kita menarik minat mereka-mereka yang profesional yang berkemahiran ini untuk menyumbang dalam sektor perkhidmatan awam. Ya. Jadi antara lain mungkin skim gaji lebih tinggi, kemudian kemudahan pinjaman perumahan dan pinjaman kereta mungkin akan digantikan dengan pemberian allowance penjawat awam yang lebih tinggi. Juga antara lain membuat caruman setiap bulan mungkin berubahlah, mungkin akan diperhalusi lagi. Apa saranan doktor supaya mereka melihat aspek ini ada timbal balasnya, ada win-win situation yang berlaku, doktor? Ya. Ya, memang kalau kita lihat dalam pengumuman belanjawan sebelum ini pun sudah diberitahu bahawa kerajaan dalam proses untuk menstrukturkan semula kadar gaji kekitangan awam mungkin akhir tahun ini mungkin awal tahun depan tetapi sebenarnya proses sudah berjalan sejak setahun dua lepas lagi untuk memastikan bahawa selepas ini
kadar gaji untuk kalangan awam itu setimpal dengan keperluan semasa dan juga membolehkan mereka mendapat orang kata cukup simpanan untuk persaraan. Tetapi pada masa yang sama kita juga mengharapkan dengan penstrukturan gaji ini dengan dalam era apa kata digitalisasi, automasi dan AI apa semua ni, maka mereka yang kekal ataupun mahu berkhidmat dalam kalangan awam ni adalah mereka yang benar-benar dapat memastikan bahawa dari segi memberikan perkhidmatan yang kepada rakyat itu adalah yang di peringkat yang terbaik. Kita mahu bahawa ia setimpal dengan segala yang kerajaan akan lakukan dari segi peningkatan gaji, menambahkan lagi manfaat, ini setimpal dengan apa yang mereka akan sumbangkan kepada rakyat. Doktor, ada juga mungkin setengah pihak atau persatuan yang rasakan disebabkan bila berlaku perubahan ini, mereka syorkan supaya nanti umur persaraan itu dapat dilanjutkan sedikit untuk memberikan mereka ruang yang lebih selesa. Kalau dulu 60 mungkin ditambah, ada optional 62 ke hingga 65 ke, sebab nak beri peluang pada mereka untuk bekalan kewangan yang selesa. Jadi ini juga mungkin kalau ia dipersetujui, memang juga akan menjejaskan golongan muda yang ingin terus masuk dalam sektor kerajaan. Apa senario akan datang yang mungkin doktor rasakan boleh berlaku seandainya ini dimuktamadkan dan dikuatkuasakannya, doktor? Ya, negara lain memang ke arah itu. Kalau kita lihat Singapura sudah ke umur 63 dan kemungkinan dia akan tinggal ke 65. Tapi kebimbangannya, adakah ini akan menutup ruang untuk yang muda untuk masuk kalau yang dah berumur ni masih kekal dengan perkhidmatan. Tetapi saya melihat ianya harus bersifat orang kata strategik ataupun fokus kepada sektor ataupun jenis perkhidmatan tertentu. Terutamanya kalau sektor ataupun perkhidmatan kerajaan yang melibatkan kerja-kerja fizikal mungkin tidak sesuai, tetapi memerlukan lagi orang kata sumbangan dari segi intelektual, dari segi orang kata tacit knowledge pengetahuan yang tidak ada kat buku itu, mungkin ada ruang untuk mana-mana individu case by case basis untuk mendapatkan skim lanjutan usia daripada 60 ke 63 sebagai contoh. Tetapi saya tidak melihat ataupun tidak kata mengesyorkan bahawa ianya pukul rata. Ianya harus melihat kepada keperluan negara masa itu ataupun kerajaan. Mungkin ada beberapa individu yang sumbangan yang masih diperlukan, maka ianya harus dipertimbangkan dari segi pelanjutan usia tersebut. Baik, akhir sekali mungkin dapat doktor berikan saranan kepada yang bakal menjadi penjawat awam dan juga mereka yang sedang berada dalam penjawat awam supaya apapun yang terjadi tetap kita memberikan yang terbaik kepada negara dan juga harapan supaya kita sentiasa merancang literasi kewangan untuk diri terutama pada masa depan. Silakan doktor. Ya, betul Fitri. Literasi kewangan amat penting. Ianya ada satu ilmu yang kita harus dapatkan, tidak kira kita umur 20-30, ini adalah ilmu yang harus kita tahu sehingga akhir hayat kita. Kita kena pastikan bahawa kita mempunyai orang kata disposable income ataupun pendapatan lebih guna setiap bulan kerana tidak gunanya kalau kita mempunyai gaji tinggi tetapi pelajaran kita melebihi pendapatan, menyebabkan kita jatuh ke kancah hutang dan akhirnya terjebak dalam kemuflisan ataupun bankrupt. Itu yang penting sekali dari segi pengurusan kewangan itu harus faham dalam suasana digital IT sekarang ni sudah banyak orang kata scam yang canggih-canggih. Kita harus memastikan bahawa diri kita terlindung, bersedia untuk mendepani cabaran ini. Tidak boleh harapkan kerajaan semata-mata. Kerajaan akan bantu, tetapi individu sebagai individu kita juga ada peranan untuk memastikan kita mampu menguruskan kewangan kita baik demi kesejahteraan diri kita, keluarga kita dan juga akhirnya untuk masyarakat dan negara. Okay, baik. Terima kasih pada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Nurul Latif, pengarah program MBA Putra Business School yang bersama dengan kita hari ini memberikan buah fikiran dan juga mungkin melihat corak landscape yang lebih luas di sebalik penjawat awam baru skim pension yang dimasukkan.